In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim bin Yusuf berkata kepada Muhammad bin Salamah, hendaknya kamu berusaha di pasar, sebab yang demikian itu menghargai dirimu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, maka itu baginya sebagai sedekah. Baik. Masih lagi dalam bab kelebihan berusaha ya. Baik, kalau kita tengok pada hadis Nabi yang kita baca sebentar tadi, yang Nabi kata siapa hak tanam tanaman ataupun pohon ke, lalu manusia makan atau binatang makan, burung, binatang buah makan, maka itu merupakan sedekah bagi dia. Baik. Pertama sekali, kalau kita tengok kepada bab usaha ni, Nabi banyak ataupun ulama sendiri pun banyak menonjolkan tentang usaha, dipanggil kalau kita nak kata pertanian lah. Ya, pertanian. Ya. Baik. Dan kalau kita tengok kepada apa ni yang Nabi cakap ini, dia fokus kepada pertanian. Sebenarnya perusahaan pertanian itu merupakan satu perusahaan yang paling penting sekali. Barat pun, hatta kalau di di Amerika, gandum memang dia jaga. Sampaikan dia promote kepada negara-negara Islam, terutama sekali Mesir. Ya. Mesir itu sampai peringkat bergantung harap gandum tu pada mereka. Ya. Dia tahu dah, maknanya makanan ini yang terhasil daripada pertanian itu satu benda yang orang panggil berterusan. Orang tak ada duit pun nak pada makanan. So dari situ maknanya dia boleh buat duit. Cuma bila mursi naik, mursi yang dihukum gantung tu, apa ni yang apa tu yang dalam perbicaraan lagi lah. Bila dia naik, dia fokus kepada pertanian. Dan kalau wallah alam betul ke tidak, satu analisa dan kajian, antara yang Amerika marah sangatnya ialah bila Mursi sekat pembelian gandum daripada Amerika. Itu yang menggelupur tu. Dan di Mesir ni memang dia punya makanan asasi dia ialah gandum lah. Berpunca daripada gandum, roti dia tu. Ya. Jadi bila Mursi fokus kepada pertanian, dan memang Mesir ni dia dekat, dia ada satu kawasan yang subur ya, untuk maknanya pertanian tu. Jadi bila dia fokus kepada tu, jadi dia mengurangkan pergantungan dia kepada Amerika. Ya. Jadi bila kurang pergantungan daripada mereka, menggelupurlah kawan tu. Dia terpaksa cari orang lain. Ya, buat maknanya masalah, itu yang timbul kecoh. Ya, itu antara sebab. Ya. Jadi benda ni tuan-tuan, Nabi ni dia cerita daripada awal kita. Ya. Cuma orang Islam ni dia tak ambil perhatian. Jadi hak beri fokus kepada ni ialah Israel, Amerika, yang fokus kepada pertanian. Baik.
Jadi bila Nabi kata bila kamu bertanam, apa ialah kita kadang-kadang kalau area yang ya taman ini, kadang-kadang kita tanam pokok apa tu, apa ni orang panggil pokok mangga ke apa dia, mangga ke mutan ke, kita tanam tu di luar, ya, ataupun kita tanam tu di dalam pagar kita, tapi dia punya buah tu sampai keluar, ya. Jadi kita kena ingat, bila begitu keadaan dia, betul lah kita tanam di luar pagar rumah kita, maka itu bukan hak kita. Tapi kalau kita ada dengar hadis ni, selesai masalah. Tak adalah nak merungut, oh rasa semalam banyak lagi buah, sedar-sedar pagi besok separuh dah tak ada. Nyumpah kerana siapa yang ambil budak mana lah, budak nakal mana lah. Tak timbul masalah tu. Pasal Nabi dah cakap, tanam, burung makan ke, manusia ambil ke, itu sedekah. Sedekah dari kamu untuk manusia dan makhluk Tuhan. Jadi kita pun tenang lah, tak ada masalah, nak ambil lah. Lagipun bukan tanah aku, tanam kat luar, ataupun tanam dalam pagar tapi terjuntai keluar. Terjuntai pula maknanya keluar okey lagi, terjuntai pagar jiran pula dah, itu hak sebelah tu jiran punya lah. Jangan duduk pergi kerak pula. Ini jenis tak mengaji belaka lah ni. Pergi kerak pula dah, jangan pergi terjuntai. Kerak tu bukan tak nak ganggu, dia ada juga ada komen daripada jiran. Jiran kata tak selesa lah buah jatuh dalam pagar dia, buruk. Jadi kalau tak selesa, kalau itu keadaannya, cakap pada jiran, saya boleh potong tapi sayang lah. Jadi gini, buah mana belah tu awak punya. Mungkin jiran pun rasa puas hati, dia pun rasa seronok bila ambil, dia tak terasa bersalah. Padahal kalau kawan tu owner yang batang pokok tu tak izin pun, kalau dia ambil tak apa. Tapi orang panggil adab berjiran tu, kita hak tuan punya ni cakap okey, hak belah ni pagar awak tu ambil lah, rezeki awak. Tapi kalau rasa terganggu, awak pun tak makan buah mangga ke apa benda, saya potong, itu tak apalah. Tapi kalau kita pergi potong tu kerana tak nak bagi kepada kawan sebelah tu, itu tak betul. Itu tak, kita tak belajar bab ni. Itu free je, maknanya sedekah percuma. Kita tanam pun bukannya kosnya tinggi sangat. Duduk 3-4 tahun dah besar ada buah. Masa tanam tu mungkinlah kita beli dia punya pokok tu berapa ringgit, sekitar RM30 ke, baja sen sangat kan. Jadi hadis ini pertama sekali saya nak beritahu bahawa pertanian adalah penting, pertanian penting. Yang keduanya, sebarang pokok yang kita tanam yang menghasilkan buah dan diambil oleh makhluk Tuhan yang bernama manusia dan binatang, maka itu adalah sedekah daripada kita. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi bersabda, andaikan tiba hari kiamat, idza qamatil qiyamah, hadis dia, idza qamatil qiyamah wa fi yadikum fasilah falyurisha, Nabi kata, ini terjemahan dia itu. Andai kata tiba hari kiamat, sedang di tangan kamu ada fasilah, ada, kamu sedang nak nanam lah, itu maksud dia, ada biji benih yang kamu nak tanam. Kiamat bagi berdebung-berdegang apa ni, apa semualah, maknanya apa ni, dengan langitnya runtuh apa semua, lepas tu laut bergelulung, kamu tengok, dan masa tu kamu nak tanam, maka Nabi kata tanamlah, dia kata. Jangan duduk pergi, maknanya buang biji benih tu, lepas tu pergi balik rumah ambil sembahyang, nak sembahyang sunat taubat, tak payah. Kamu terus tanam, maka hendaknya dilaksanakan, dia kata. Jadi maksudnya di sini pertama sekali Nabi nak ceritanya bab usaha cari makan, kamu fikir seolah kamu tak mati. Bila bab sembahyang kamu fikir kamu mati esok ataupun lepas ni mati. Sembahyang subuh tadi fikir lepas ni aku dah sembahyang subuh. Baru sembahyang subuh tadi ada kualiti. Lepas tu kalau kita puasa ni, tak lama lagi nak puasa, mari puasa ni kita puasa betul-betul yang terbaik, puasa yang terbaik. Bukan setakat maknanya puasa tahan lapar, tetapi dengan sembahyang sunatnya, benda-benda sunat lain, baca Quran, zikir ke apa benda, kita buat
Dengan andaian tahun depan tak ada dah. Ni last. Itu dia punya formula nak suruh jadi baik. Baru ni kita dah cerita, kalau kita nak jadi baik dalam bab dunia ni kan, dalam bab dunia kalau nak jadi baik supaya kita ni orang panggil tenang jiwa. Sebab bila bab dunia ni kita terkejar-kejar sebenarnya kan, daripada muda sampai ke tua terkejar-kejar dengan dunia. Supaya kita tidak terkejar-kejar dengan dunia, maka diajar kepada kita, dia kata tengok orang bawah. Formula dia kalau orang bawah tu harta dia ada sebiji rumah, ada kereta Proton, kamu tengok dia, kamu takkan terkejar-kejar. Tapi dalam masa yang sama kita ingat, oh ni pula ni Nabi ajar ni. Kalau kamu tengah nanam, tengah buat kerja cari makan, tiba-tiba mari kiamat, teruskan. Tengok dia pandai-pandailah tuan-tuan ajar. Okey. Dalam bab akhirat, maka Nabi kata kamu kena tengok orang dekat atas. Siapa dia? Orang yang lebih baik daripada kita. Sembahyang dia, zikir dia ke, puasa dia ke, kita tengok. Kalau dia sembahyang tahajud, atau sembahyang tahajud tak apalah, itu tinggi sangat. Sembahyang berjemaah, kita sembahyang seorang. Kita tengok dia tu terhencuk-hencuk mari, dengan penyakitnya boleh mari. Aku hak tak ada penyakit tak boleh mari. Tak kena. Kita pun ikut dia. Dalam bab akhirat, kalau nak cantik akhirat kita, kena tengok orang di atas, orang yang lebih baik. Dunia pula, kalau kita nak suruh tenang jiwa kita, tengok orang yang lebih rendah pada kita. Baik. Begitu juga dalam bab usaha ni. Bab usaha, bila kamu berusaha cari makan, kamu anggaplah kamu akan hidup selama-lama. Dan bila kamu buat ibadat pula, ini kita buat ibadat ni, kita buat ibadat nak suruh ada kualiti, maka Nabi kata kalau nak suruh ada kualiti, kamu andaikan bahawa kamu buat ibadat ini adalah yang terakhir sekali. Sebab itu kalau di negara-negara Arab, bila nak sembahyang tu dia pesan, dia bukan pesan, dia baca hadis Nabi. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu sembahyang yang terakhir dah. Supaya apa dia, kita ingat lepas ni tak ada dah. Nak jaga sembahyang kita supaya supaya jadi yang terbaik, maka kita andaikan sembahyang kita adalah sembahyang terakhir. Jadi kalau bab cari makan pula nak suruh ada kualiti, anggaplah kita ni seolah-olah kita akan hidup selama-lama ni. Jadi tanya sembahyang. Sebab itu Nabi kata apa dia? Di sini nak ceritanya, Nabi kata kalau kamu tengah menanam tu, tiba-tiba kiamat mari, teruskan tanam. Nak ceritanya, kalau kerja betul-betul. Kalau sembahyang pula, buat ibadat, kalau nak suruh betul-betul, andaikan kamu akan mati selepas pada ni. Jadi itu formula yang Nabi ajar kepada kita. Dalam bab dunia pun Nabi ajar, bab akhirat pun Nabi ajar belaka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So far from you,